Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan dalam video ini, Cikgu akan membincangkan kertas pejuan matematik bagi negeri Pahang 2021 untuk soalan 11 hingga 20. Jom kita mulakan. Mari kita lihat soalan 11. Koordinat bagi suatu objek ialah 42. Nyatakan koordinat imej bagi objek tersebut di bawah putaran 90 darjah mengikut arah jam. Okey, ikut arah jam clockwise. Jadi macam ni. Okey, ikut arah jam. Okey, jadi pada titik putaran ialah 00. Jadi titik putaran ialah 00. Okey, sekarang mari kita lakarkan dulu titik yang diberikan. Jadi ini ialah paksi Y, ini ialah paksi X dan ini ialah asalan iaitu pusat putaran. Okey, dan objek ialah berada di 42. Koordinat 42 jadi 4. Okey, dan kemudian 2. Jadi ini ialah kedudukan objek. Okey, objek ya. Okey, sekarang kita sambungkan objek ke asalan. Okey. Kemudian kita putarkan ni 90 darjah ikut arah jam. Okey. Jadi titik tu berada di bawah. Jadi di sini. Okey. Jadi bagaimana kita nak tentukan sama ada betul ke tak? Okey, kita ukur ni dan ni. Okey, dan juga pastikan panjang ni dan ni sama panjang dan juga kamu boleh guna protractor. Okey, ataupun sudut pada pembaris untuk ukur 90 darjah. Okey. Kemudian kita dapatlah titik untuk imej ya, iaitu okey di sini ialah -4 dan sini ialah 2. Jadi koordinat bagi imej ialah 2, -4. Jadi jawapan ialah C. Mari kita lihat soalan ke-12. Panjang sebenar sebuah jambatan ialah 8 km dan panjangnya pada sebuah peta ialah 2 cm. Cari skala yang digunakan. Jadi skala, okey, di sebelah kiri ialah 2 cm iaitu di peta, pada sebuah peta. Okey, berbanding dengan panjang sebenar iaitu 8 km. Jadi, okey, nisbah ni, skala ni mesti dalam cm. Okey, semua skala dalam cm. Maksudnya, di sebelah kanan ni 8 km kita perlu tukar kepada cm. Jadi 8 km tukar kepada meter, kita darab 1000 dulu. Kemudian kita tukar kepada cm, kita darab 100. Okey, jadi kita dapat 2 nisbah 8, jadi sini berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi sekarang kita perlu pastikan di sebelah kiri ialah 1. Jadi bagaimana kita dapat 1? Okey, kedua-dua belah ni kita bahagi dengan 2. Okey, kita bagi dengan 2, kita dapat 1. Dan sebelah kanan kita bagi 2, kita dapat 400,000. Jadi inilah jawapannya. Jadi jawapannya ialah A. Mari kita lihat soalan ke-13. Apakah kelebihan menggunakan kad kredit? Jadi kad kredit ni, okey, bukan untuk dapatkan cash yang lebihan. Lebihan cash. Sebenarnya kad kredit ini apabila kamu nak beli barang, okey, kamu guna kad kredit untuk swipe dulu. Kamu tak perlu bawa wang tunai yang begitu banyak apabila pergi membeli belah. Okey, kan bahaya kan kalau bawa wang tunai yang banyak. Jadi kita guna kad kredit. Maksudnya, okey, bank akan bayar untuk kamu dulu. Okey, pada bulan seterusnya, bank akan hantar statement macam satu surat cinta yang kamu perlu bayar balik jumlah yang kamu dah belanja. Okey, mari kita baca A, B, C, D dan lihat yang manakah jawapan yang betul ya. Okey, A. Pengguna mempunyai lebihan wang tunai. Bukan, no. Okey, bank akan bayar untuk kamu dulu sahaja. Kemudian kamu perlu bayar balik. Okey, ni A salah. Okey, kemudian B. Pengguna boleh berbelanja di luar kemampuan. No. Jangan. Okey, nanti hutang banyak, nanti kena kadar faedah yang tinggi. Okey, C. Users. Okey, pengguna boleh membuat bayaran di mana-mana kaunter pembayaran. Bukan di mana-mana. Di bank-bank tertentu sahaja. Okey, D. Pengguna dapat menikmati ganjaran dalam bentuk rebate tunai atau penebusan mata. Okey, ini ialah jawapannya. Mengapa apabila kamu guna kad kredit, kamu dapat kumpul poin. Jadi, poin yang kamu dah kumpul, kamu boleh guna untuk redeem barangan ataupun rebate tunai. Okey? Mari kita lihat soalan ke-14. Sebuah cermin hiasan berbentuk heptagon, jadi heptagon ni ialah 7 sisi. Okey, digantung di ruang makan oleh Encik Lim. Jika panjang setiap sisi cermin itu ialah 8x campur 5y cm, hitung perimeter cermin tersebut. Jadi untuk cari perimeter, kita guna 7 sisi darab dengan 8x campur 5y untuk setiap sisi. Okey, kita kembangkan
Okey, 7 darab dengan 8x ialah 56x. Kemudian 7 darab dengan 5y ialah 35y. Okey, dan unit ialah cm. Jadi jawapan ialah B. Mari kita lihat soalan ke-15. Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang jenis cukai? Okey, cukai jalan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan seperti motosikal dan kereta. Yang ini benar. Okey, yang kedua, cukai pintu ialah cukai yang dikenakan terhadap semua pegangan atau harta tanah seperti rumah kediaman, bangunan komersial dan tanah kosong. Ini pun benar. Okey, cukai pendapatan. Cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu yang bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Ini pun benar. Okey, kita lihat yang keempat. Okey, cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pembekal perkhidmatan seperti perkhidmatan hotel, telekomunikasi, insurans dan sebagainya. Okey, yang ni tidak benar. Mengapa? Okey, kerana cukai perkhidmatan sebenarnya ialah cukai yang dikenakan ke atas apa-apa perkhidmatan yang kena dibayar cukai yang disediakan oleh mana-mana orang yang kena membayar cukai seperti pemegang lesen. Okey, jadi yang keempat ni salah. Okey, jadi ni salah. Jadi jawapan ialah 1, 2 dan 3. Okey, iaitu A. Ini jawapannya. Okey, mari kita cuba buat soalan 16. Okey, cikgu tulis lagi sekali soalan ni. X campur Y kuasa 2 tolak X tolak Y, X tolak 2Y. Okey, jadi yang ini kita perlu kembangkan kurungan terlebih dahulu ya. Okey, ini ialah X kuasa 2. Kemudian 2 darab X darab Y campur 2XY. Kemudian Y square, okey, campur Y kuasa 2. Okey, tolak. Okey, yang ni kita perlu kembangkan. Ni darab dengan ni ialah X kuasa 2. Kemudian ni darab dengan ni ialah negatif 2XY. Okey, negatif 2XY. Kemudian ni darab dengan ni ialah tolak XY. Kemudian ni darab dengan ni ialah positif 2Y kuasa 2. Okey, sekarang kita ni yang kini kita tulis lagi sekali. Kemudian ni tolak. Okey, X kuasa 2. Negatif-negatif, positif kan? Positif 2XY. Kemudian positif XY. Kemudian negatif 2Y square. Okey, jadi di sini kita di X square dengan X square kita boleh tolak. Jadi tak ada dah. Okey, kemudian 2XY campur 2XY. Okey, 2XY campur dengan 2XY campur 2XY. Kita ada 5XY di sini. Okey, 5XY. Jadi ada 5XY. Okey, kemudian di sini Y square tolak dengan 2Y square. Okey, jadi kita dapat negatif Y square. Tapi kita lihat pilihan jawapan tak ada. Kan? A, B, C, D pun tak ada macam ni. Jadi maksudnya kita perlu faktorkan Y letak di luar. Kemudian 5X tolak dengan Y. Okey, sekarang kita sudah dapat jawapan. Okey, jadi jawapan ialah donkey. Okey, D. Okey? Mari kita lihat soalan ke-17. Ini ialah soalan ungkapan algebra. Okey, ungkapkan ni sebagai satu pecahan tunggal dalam sebutan termudah. Okey, jadi cikgu tulis soalan di sini. X campur Y kuasa 2 bahagi 2Y tolak X darab dengan 6Y tolak 3X. Kemudian X square tolak Y square. Okey, jadi di sini kita cuba pisahkan ni menjadi X campur Y, X campur Y. Okey, kemudian bahagi 2Y tolak X. Dan ni kita boleh faktorkan 3 keluar, 2Y tolak X. Kemudian yang penyebut ni X square tolak Y square kan, ialah X tolak Y, X campur Y. Okey, hafalkan X square tolak Y square ialah X tolak Y, X campur Y. Jadi sekarang kita lihat yang mana kita boleh potong. Okey, jadi yang ni kita boleh potong dengan ni. Ni kita boleh potong dengan ni. Okey, jadi apa yang tinggal kita darabkan sajalah. Okey, 3 darab dengan X campur Y di atas. Kemudian di bawah penyebutnya ada X tolak Y. Okey, jadi jawapan ni ialah C. Okey, mari kita lihat soalan ke-18. Jadi soalan ini ialah persamaan linear.
3 campur Y bahagi dengan 2Y sama dengan 5. Okey, jadi 2Y ni kita pindah ke sebelah kanan, kita darabkan ya. 3 campur Y sama dengan 5 darab dengan 2Y. Jadi 5 darab 2Y ialah 10Y. 3 campur Y. Okey, kemudian kita pindahkan Y ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Jadi 10Y tolak dengan Y. Jadi ini 3 kita turunkan. Jadi 10Y tolak Y ialah 9Y. Ini ialah 3. Jadi 9 ni kita pindah ke sebelah kiri, 3/9. Okey, bahagi. Okey, jadi Y ialah 3/9 kita boleh simplify, pemudahkan. Jadi 1/3. Okey, atas dan bawah kita bahagi dengan 3. Jadi jawapan ialah 1/3 C. Mari kita lihat soalan ke-19. Jadi soalan ini ialah ketaksamaan linear serentak. Jadi di sini kita ada 2x campur 1 lebih besar atau sama dengan 7. Okey, kemudian kita juga ada 2y di antara 2 dan 8. Okey, termasuk 2 dan 8. Jadi cari nilai terkecil bagi x bahagi y, x per y. Okey, jadi kita cuba selesaikan dulu ketaksamaan linear. Okey, jadi 2x lebih besar atau sama dengan, okey, ni 1 kan, pindah ke sebelah kanan, kita tolak 7 tolak 1. Okey, 2x lebih besar atau sama dengan 6, jadi x lebih besar atau sama dengan, okey, 6 bagi 2 ialah 3. Okey, dan kemudian kita lihat di sebelah kanan di sini, okey, 2y kan. Jadi kita buat sama-sama, okey, semua bahagi dengan 2. Jadi kita dapat 1y 4. Okey, semua bahagi 2. Okey, jadi untuk dapat nilai terkecil bagi x per y kan, x per y kan, kita nak dapat x per y terkecil di mana, okey, bahagian atas mesti kecil, nombor yang terkecil. Kemudian bawah mesti nombor yang besar. Okey, kerana kalau yang ni ialah pengangka, okey, pengangka kecil tapi penyebut besar, kita akan dapat nilai keseluruhan x per y tu akan jadi nilai terkecil. Okey, jadi di sini, okey, nilai terkecil bagi x yang boleh kamu letak, okey, ialah apa? Yang ni, x lebih besar atau sama dengan 3 kan? Maksudnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi, saya nak yang terkecil. 3. Okey, jadi 3 sebagai x. Kemudian y, kita perlu pilih yang terbesar. Jadi, okey, y terbesar ialah 4. Okey, ni yang terbesar. Okey, jadi 4. Okey, jadi jawapan ialah D, 3/4 ialah nilai terkecil bagi x per y. Mari kita lihat soalan ke-20. Yang manakah antara berikut akan menghasilkan persamaan kuadratik? Quadratic equation. Jadi, okey, dalam persamaan kuadratik kita mesti ada kuasa 2. Kuasa tertinggi ialah 2. Okey, jadi kita lihat satu persatu. Okey, yang ni ialah kuasa -1. Jadi, bukan persamaan kuadratik. Okey, kemudian ni ialah linear kerana kuasa 1, bukan kuadratik. Okey, kemudian kita lihat yang D kan. D ini H, ni H juga kuasa 1, bukan kuadratik. Kemudian kita cuba kembangkan C ya. Okey, kita dapat H square, H kuasa 2, tolak H, tolak 2H. Kemudian campur 2 sama dengan 12. Okey, kemudian kita dapat H square, tolak 3H. Kemudian tambah 2, tolak 12 sama dengan 0. Jadi, kita dapat ni. Okey. Kita lihat di sini, kuasa tertinggi ialah 2. Maksudnya, ini ialah persamaan kuadratik. C. Sekian saja video untuk kali ini. Ingat tonton video cikgu yang seterusnya iaitu soalan 21 hingga 30 akan datang tidak lama lagi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye!